Apa khabar semua? Kehilangan flight MH370 ni saya rasa baru lagi. Tapi rupa-rupanya dah 10 tahun. Memang 10 tahun ni satu tempoh yang sangat lama, tapi malangnya even sampai sekarang kita masih tak jumpa flight ni. Pada zaman moden ni sebenarnya sangat susah nak percaya yang kapal terbang secanggih ni boleh hilang macam tu saja. Tapi malangnya inilah yang berlaku. Memang sekarang ni ada pelbagai teori, even konspirasi kenapa kapal terbang ni hilang. Tapi selagi kita tak jumpa kapal terbang ni, selagi tak jumpa black box dia, memang takkan ada kesudahan. Itu pasal kapal terbang tu. Belum lagi kita cakap pasal keluarga penumpang-penumpang MH370 ni. Dia macam penantian yang tak ada kesudahan dan memang sedih kalau difikirkan. Jadi jom kita tengok apa benda yang kemungkinan berlaku pada flight MH370 ni. Dan di hujung video nanti saya nak anda komen yang mana satu anda rasa benda sebenar yang berlaku. Jom kita tengok. Sebelum tu, disebabkan kita dah nak masuk bulan Ramadan, maka saya ada satu pengumuman untuk anda. Sepanjang bulan Ramadan ni, pendengar Hasbullah Syarah akan disajikan dengan slot 30 puasa, 30 teknologi, di mana anda semua dijemput untuk belajar pasal teknologi-teknologi kejuruteraan dekat channel ni setiap hari sepanjang bulan puasa pada pukul 6 petang. Jadi sementara isteri-isteri atau mak anda tengah layan Khairul Aming ataupun Cik Nom untuk buat masakan berbuka, anda yang tengah tunggu berbuka pun boleh belajar something. Jadi time buka puasa nanti, pahala dapat, ilmu dapat, makan pun dapat, insya-Allah. Okey, jom kita sambung. Jadi flight MH370 ni, dia punya perjalanan adalah dari Kuala Lumpur ke Beijing. Laluan ni memang straightforward dan tak perlu lalu atas air sangat pun. Dari KL tu naik ke utara, lepas tu north east sikit sampailah ke Beijing. Jadi kunci dia setakat ni, kapal terbang tu sepatutnya menghala ke timur. Tapi somehow selepas dalam 40 minit flight tu, dah ada radio contact dengan Vietnam punya air traffic controller. Kapal terbang ni tiba-tiba dia pusing ke kiri. Maknanya dia pusing ke barat, which is tak sepatutnya berlaku. Itu satu hal dah. Masalahnya selepas dia buat pusingan ni, radar yang menunjukkan lokasi pesawat tu pun hilang dan kapal terbang tu pun tak communicate apa-apa lagi dengan controller. Dia lesap macam tu saja. Jadi bila investigator follow kemungkinan flight path yang kapal terbang tu pergi selepas dia belok kiri tu, maka dia agak yang kemungkinan tinggi flight ni jatuh dekat Indian Ocean. Jadi bila kata dekat lautan India ni, memang bunyi dia tak best sikit lah. Sebab dekat sini kapal terbang memang tak nak lalu. Laut dia luas gila, sangat bergelora dan tak ada pulau-pulau yang boleh buat emergency landing. Kalau lautan Atlantik memang orang lalu, Pasifik pun orang lalu, tapi Indian Ocean orang tak nak lalu. Dan tak lama lepas tu orang jumpa cebisan kapal terbang ni dekat Reunion Island. Pulau ni guys dah dekat dengan Madagascar, Afrika sana. Memang jauh gila dari Malaysia. Jadi teori yang kata dia jatuh dekat Indian Ocean ni likely betul lah. Tapi selagi tak betul-betul jumpa sebahagian besar dari aircraft plus black box tu, memang susah nak confirm. Baik, sekarang ni apa yang berlaku sebenarnya? Kemungkinan pertama of course adalah mechanical failure. Entah rudder dia rosak ke, hydraulic loss ke, atau even navigation dia jadi gila sampai kapal terbang tu tak boleh kontrol arah mana dia pergi, dan last sekali tak boleh nak buat apa. Baik, masalah dengan teori ni adalah first sekali, Malaysia Airlines ni safety record dia sangatlah bagus. Mungkin antara yang terbaik di dunia safety record dia ni. Jadi of course kapal terbang dia dijaga dengan baik. Kemudian, mechanical failure ni tak dapat explain kenapa communication boleh terputus. Biasanya kalau ada kecemasan, even benda kecil pun, cepat-cepat pilot akan maklumkan kepada air traffic controller. Dan ATC akan direct kapal terbang tu untuk buat emergency landing dekat nearest airport. Flight MH370 ni pula memang tak ada buat distress call atau declare apa-apa emergency. Bukan setakat tu, memang tak ada communication langsung. Jadi ini yang menunjukkan yang kemungkinan berlakunya mechanical failure dekat atas sana adalah unlikely. Dan bila tak ada communication, kemungkinan kedua yang investigator siasat adalah kemungkinan berlaku rapid depressurization dalam kabin. Maknanya somehow kabin tu sama ada bocor ke, tingkap dia tercabut ke, sampai tak ada pressure dekat dalam tu. Maknanya semua orang akan pingsan, termasuklah pilot, sebab udara dekat atas sana memang nipis, jadi tak boleh bernafas.
Sebab tu tak ada apa-apa communication dengan ATC dan kapal terbang tu terbang je dengan autopilot dan jatuh bila minyak habis. Okey, satu kelemahan teori ni adalah kalau kata semua orang pengsan, macam mana kapal terbang tu boleh belok ke barat? Patutnya dia terbang lurus je lah kalau semua orang tak sedar kan? Dan lepas tu, even kalau semua orang tak sedar pun, radar kapal terbang tu patutnya masih berfungsi lah. Jadi orang masih boleh trace dia pergi mana. Dan lepas tu kalau ATC call, kapal terbang tak respon, ATC akan buat something lah selagi dia boleh nampak kapal terbang tu dekat radar dia. Tapi ni radar tu pun hilang terus. Baik, kemungkinan ketiga pula adalah kapal terbang tu dirampas secara elektronik. Ni macam movie science fiction lah yang seolah-olah kapal terbang ni boleh dirampas dan dikawal secara remote oleh orang lain dan dia pun landingkan lah kapal terbang tu dekat mana-mana atau dia tak dapat kawal kapal terbang tu dan dia jatuh. Dan bila kena rampas macam ni, maka yang perampas tu bolehlah stopkan communication kapal terbang tu sebab itulah communication dengan ground terputus. Orang Malaysia ni sangat suka dengan teori konspirasi macam ni. Lepas ni ada satu lagi konspirasi yang saya nak cerita dekat anda. Masalah dengan teori ni, dia adalah sangat spekulatif dan hard evidence tu tak ada. Jadi kalau kita layan benda ni, nanti kerja sebenar untuk investigate teori lain yang lebih logik tu akan terganggu. Satu lagi teori adalah flight ni telah ditembak jatuh, macam kes flight MH17. Teori ni pun adalah merit dia sebab tiba-tiba communication hilang. Cuma teori ni tak dapat explain sekali lagi kenapa flight ni belok ke kiri dulu, dan lagi satu, dekat Indian Ocean tu tak ada apa-apa. Kalau flight MH17 memang dia ada atas darat dan paling penting kita jumpa kapal terbang tu. Kalau MH370 ni kita tak dapat jumpa. Jadi selagi tak jumpa, memang tak boleh buat apa-apa conclusion. Dan of course, sebab terakhir yang diorang investigate adalah pilot. Memang pilot ada kemahiran untuk belokkan kapal terbang, lepas tu putuskan communication dan offkan radar. Cuma kelemahan teori ni adalah balik kepada safety record Malaysia Airlines. Kes-kes pilot bermasalah sampai nak hilangkan kapal terbang ni memang tak pernah berlaku guys. Memang tak dapat dinafikan, kemungkinan tu ada. Tapi untuk blame pilot, pada masa kita pun tak jumpa lagi kapal terbang tu, memang kira tak elegan lah solution dia. Cuma beberapa hari yang lepas, ada satu syarikat claim yang dia jumpa bukti saintifik terbaru dekat mana kapal terbang ni berada. Cuma masalahnya, apa benda bukti ni pun kita tak tahu. Kalau dia kongsi, pakar kita sendiri bolehlah verify betul atau tidak. Dan bila diorang present evidence ni dekat kerajaan, barulah diorang akan decide sama ada untuk buka balik ke tidak pencarian MH370 ni. Kebetulan benda ni berlaku betul-betul dekat dengan ulang tahun ke-10 tragedi ni. Bagi keluarga yang terlibat, mesti diorang harapkan yang pencarian ni dijalankan semula. Maka sama-samalah kita nantikan. Dan korang pula, selepas tengok video ni, korang rasa apa yang most likely berlaku pada flight ni sampai kita tak jumpa-jumpa dia even dah 10 tahun? Cuba komen pendapat dan analisis anda di bawah, dan pada masa yang sama cuba elakkan komen-komen yang sensitif pada keluarga mangsa. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.